Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Real. Selamat kembali ke channel My Colour Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My Colour Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video 10 review. Kemah yang saya akan review kali ni adalah sebuah kemah daripada Vidalido. Ni antara model yang terbaru daripada Vidalido. Okay, so kemah Vidalido yang saya akan review kali ni adalah model Punsan. So sebenarnya dah ramai orang tunggu-tunggu saya review kemah daripada kemah Vidalido Punsan ni. So hari ni saya akan review, cuma yang ni adalah model M. Model M Black. Punsan ni dia ada dua saiz, M dan juga L. Dia ada untuk dua kapasiti lah. So yang ni yang paling kecil, saiz M. Saiz L nanti saya akan cuba untuk review yang saiz L pula. So kemah ni basically adalah sebuah cabin tent. Cumanya dia beza dengan cabin tent Vidalido yang sebelum ni adalah contohnya macam cabin XL ataupun cabin L dan juga Vico. Yang ni dia bukan jenis auto tent, dia jenis manual tent. Okay, so hari ni saya akan tunjuk cara pasang dan juga simple review dan juga cara simpan balik lah, supaya korang dapat gambaran lah macam mana nak set up kemah Vidalido Punsan ni. Okay, dalam kotak dia ni sebenarnya ada kotak lagi. Dia ada double box, so double protection lah untuk kemah ni. So berat termasuk kotak ni lebih kurang dalam 16 kilo. So ni dia punya pole, dia dalam satu kotak basingan. Kita buka kotak yang kemah dia dulu. Okey, ni dia. Kita keluarkan daripada kotak dia. Okey, ni beg kemah dia. Ni pole dia. Ni dia punya beg untuk pole. Okay, ni pole-pole yang besar lah. Ni steel pole. Okay, yang ni steel pole, yang ni fiber pole. Okay, beg dia ni besar, so kita nak muat lah, kita nak letak pole dia dalam beg dia ni sekali nanti. Okay, beg dia pasal memang oversize punya beg lah, so mudah kita nak simpan. Nak simpan balik kemah ni bila kita nak kemas, pasal dia tak ada masalah. Okay, sebab size beg dia memang besar. So ni dia punya kemah lah. So kemah ni dia ada dua bahagian. Dia punya outer layer dan juga inner layer ataupun inner tent. So dia bagi strap macam ni untuk ikat. So satu feature yang bagus lah, sebab guna ni dia lebih mudah lah bila kita nak ikat nanti. Okay, ni dia punya kemah lah. Okay, dia punya pack dia bagi dalam ni ada letak dalam kotak, dan juga dia punya bungkusan kemah. So dia letak basingan dalam kotak ni lah. Pack dia, kita tengok pack dia jenis macam mana. Okay, ni dia punya guideline. Dia ada banyak lah, dia dah ikat sekali. Okay, so dia bagi pack yang ni aluminium pack lah, cuma dia yang normal shape punya, standard shape. Size dia pun pasal dia agak ok, dia tak kecil sangat, dia tak besar sangat. So dia normal lah, untuk normal ground tak ada masalah. Okay, ni dia punya ni inner tent lah. So dia ada dua layer lah. So yang ni dia warna hitam, so dia totally black lah, dia all black. Outer layer dia pun hitam. Okay, dan juga sebenarnya dia bagi sekali dia punya macam flyers lah, gambar. Dan dia ada ni manual. Okay, user manual. Lagi satu sama jugalah, yang ni dia punya service card. Okay, untuk setup user manual ni dia dah bagi sekali lah cara untuk kita pasang, dan juga apa yang ada, apa yang disertakan dalam packaging kemah ni. So dia punya pole, okay, dia dah explain lah semua kat sini. So sebenarnya korang boleh refer je dekat punya user manual ni. Cuma user manual ni dia jenis kertas macam ni. Pasal
Saya kurang suka sikit kalau user manual kemah jenis macam ni, sebab dia mudah rosak lah. Kalau kena air dia akan basah dan koyak, dia mudah hilang. So kalau tempat berangin dia senang terbang. So biasanya saya lebih suka kalau kemah dia letak dia punya user manual, dia lekat dekat beg dia. Okay, ataupun kalau korang malas nak refer user manual ni, korang boleh tengok video ni sampai habis, cara untuk macam mana nak set up, nak pasang kemah Vidalido Punsan ni. Okay, untuk pasang kemah manual ni sebenarnya pada saya dia tak susah, cuma sebenarnya kita kena identify dia punya pole lah. Sebab bila kemah manual ni sebenarnya dia leceh, dia cuma dia banyak pole. So nak mudah kita kena kenal pasti pole-pole yang dekat kedudukan yang betul lah. Kita tak boleh lambatkan, maksudnya kita nak pasang baru kita cari. So nak mudah sebenarnya kita kena asingkan, sebab setiap pole ini walaupun dia nampak sama, sebenarnya dia berlainan dan juga dia punya fungsi yang berbeza lah. So kalau kita tersalah pasang kemah tu, dia tak akan jadi setup yang betul, dan dia mungkin dia akan merosakkan kemah. Okay, dekat user manual yang dia dah bagi ni sebenarnya dia dah listkan lah jenis-jenis kemah. So basically dia ada 5 jenis pole. Okay, dia dah tulis sini A, B, C, D, E. Okay, dia dah tulis kat sini lah siap-siap. So pole-pole ni dia ada 2 kategori lah. Satu steel pole yang ni. So steel pole yang besar ni, yang berat ni, dia sebenarnya untuk satu tiang kemah, dan juga satu lagi untuk awning lah, untuk awning tent. Okay, dia ada total, dia ada kat sini dah tulis, dia dah letak lah 2 untuk awning pole, dan yang selebihnya untuk tiang kemah. Dan lagi satu jenis pole yang jenis fiber. Fiber pole ni kalau tak salah saya dia bahagian dekat atas lah, dekat bumbung sini. So dekat bumbung dia gunakan fiber pole. So dekat tiang ni semua total dia ada 6 tiang. Yang ni dia gunakan steel pole yang besar ni. Okay, untuk fiber pole ni dia ada 2 jenis. Okay, dia ada 2 jenis, 2 size yang berbeza. Satu tu dia ada, okay, yang pendek A dia ada satu lah. Kita buka kita tengok. So yang ni lah, ni yang pendek. Okay, so yang B dia ada 2. Okay, ni yang B lah, dia panjang, lebih panjang daripada yang A tadi. So dia ada 2. So yang ni yang steel pole. So yang ni pun dia ada 3 jenis lah. Kita asingkan dulu. So kalau yang ada tip ni, yang ada hujung macam ni, ni adalah awning lah. So ni awning punya pole. So kita letak tepi, sebab yang ni kita akan gunakan last sekali. So ni samalah, awning pole dia bagi 2. So yang merah ni dia dah tanda, yang ni dia ada 2. Okay, dia ada merah. So nanti kita figure out kenapa dia letak tanda merah ni. Okay, seterusnya yang selebihnya ni dia ada 4. Okay, yang ni dia ada 4. Yang ni pole D. Yang merah tadi dia pole C. So yang pole D ni dia ada 4. Okay, pole C dan D ni sebenarnya basically kalau kita tengok dia sama je, sebab tu dia tandakan merah. So tapi yang merah ni sebenarnya dia pendek sikit. So yang merah ni sebenarnya dia akan letak dekat tiang yang tengah. So tiang yang tengah ni, yang kalau side sini dia ada 3 sebenarnya. 3, setiap side dia ada 3 pole. So yang tengah ni dia letak yang merah lah. So saya dah asingkan siap-siap pole ni, semua ikut kategori dia. So sekarang kita start dengan pasang lah. So kemah ni pada saya dia taklah susah pasang. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak pasang seorang. So saya akan set up kemah Vidalido Punsan ni seorang diri sahaja. Sebab walaupun manual, sebenarnya ramai orang rasa pasang kemah manual ni adalah susah dan juga leceh lah. Sebenarnya pada saya dia tak susah sangat lah. Yang penting kita tahu dia punya step dia, dia punya teknik dia. Okay, tadi saya dah bentang ground sheet. So kita letak pole-pole dia ni dekat tempat yang senang kita nak ambil lah. So macam yang tanda merah ni, kita kena letak dekat sini, kat tengah.
Okay, next kita bentangkan dia punya inner tent. Okay, seterusnya kita kena pasang pole yang fiber pole ni dulu, pole yang atas ni. Yang ni kita just masukkan dalam slot dia ni, dia dah ada. Okay, walaupun dia ada slot dia ni, tapi slot dia ni besar, so dia tak susah lah. Dia setengah kemah yang kita kena masukkan pole dalam dia punya slot ni. Dia punya slot ni dia kecil, jadi agak leceh sikit. Kalau yang ni dia memang senang sebab dia besar. Dan kita masukkan pole ni dekat yang ni. So yang ni dia ada beza dia lah. Kalau yang untuk fiber pole ni, dia ada macam garis-garis ni. So yang lubang yang besar ni dia untuk kaki tent, untuk pole tiang tent. Dan kita masukkan yang ujung ni. So dia akan agak ketat sikit. Okay, next kita masukkan yang pole fiber pole ni pula yang panjang. Dia ada dua. So dia sebelah sini dia akan cross ke sebelah sana. Lagi satu yang sebelah sini dia akan cross ke sebelah sana lah. Sama juga teknik dia. Masukkan dalam slot yang dia dah sediakan ni. Okay, dan kita masukkan sama jugalah pada dia punya konektor ni. Dan kita masukkan konektor sebelah. So yang ni kita kena bendkan sikit. So settle dua, tinggal lagi satu. So bila dah pasang tiga-tiga pole ni, so dia basically dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 6 penjuru punya pole bahagian atas untuk bumbung dia. Satu tadi yang tengah, okay, dua dia bersilang lah, dia cross. So tengah-tengah dia jadi macam ni lah. Untuk pasang pole ni dia ada dua part lah. Satu kita kena pasang dekat dia punya konektor atas ni, dan lagi satu ujung dia kita kena masukkan pin ni dekat bawah. So dia punya pole ni dua-dua ujung dia sama. So tak kisahlah mana-mana nak letak yang bahagian atas ataupun yang kat bawah. So kita masukkan yang ini dulu. Dan kita tarik yang pin dia ni, kita masukkan. So part ni biasanya dia akan ketat sikit. Yang pole ada merah ni kita letak bahagian tengah. Ok, lepas pasang punya pole semua, kita sangkut dia punya clip ni. Dia ada 6 lah setiap kaki. Seterusnya kita kena pack dia punya kaki dia ni. Dia dah ada dia punya strap lah untuk kita packkan dia. Ni dia punya inner tent dah siap lah. So basically kemah ni dia size dia tak besar sangat. Pada saya dia just nice untuk dalam 3 ke 4 orang lah. Ataupun kalau nak stay 2 orang pun dia memang sesuai lah. Kalau untuk couple camping memang sesuai. Okay, nanti saya akan lepas pasang dia punya outer layer, kita akan review dengan lebih detail. So basically dia ada 3 pintu. Pintu tebis ni dengan yang sini pun dia ada depan belakang. Tingkap pun dia ada 2 lah. Dia ada 2 tingkat sini dengan yang belakang sana. Dia tak ada apa-apa pintu kat belakang ni, cuma kat bahagian atas je lah dia ada jaring-jaring untuk ventilation. Sekarang saya akan pasang dia punya outer layer. Dan juga sebenarnya dia ada bagi lagi satu benda. So yang ni sebenarnya adalah tirai untuk kita pasang dekat dalam. So dia terpulang lah sama ada kalau kita nak gunakan kemah ni sebagai satu bilik besar macam ni, kita tak payah pasang dia punya tirai lah, ataupun dia punya partition dekat tengah. Kalau kita nak ada satu, kita nak jadikan kemah ni sebagai macam dia ada 2 bilik,
Okey, so kita boleh pasang dia punya partition ni. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara macam mana nak pasang dia punya outer layer dia. Okey, ni outer layer dia. So kita macam biasalah, kita kena kenal pasti bahagian mana yang depan, mana yang belakang lah. So yang ni side sini, sebab yang belakang sana dia tak ada awning, sebab dia tak ada pintu. Jadinya yang sebelah sana kita cari yang macam ni. Okey, dia tak ada apa-apa pintu. So yang ni yang bahagian dekat yang bilik yang kat sana lah, yang bahagian inner tent yang dia tak ada pintu tu. So nak pasang dia ni mudah je, sebab dia dah ada buckle dia ni. Dan kita kena kemaskan sikit. Dan kita kena buckle setiap penjuru ni lah. So ini kita boleh longgarkan dulu sebenarnya, nanti kita ketatkan balik. Dah siap pasang dia punya outer layer. So bila dah pasang, bila kita tutup, dia akan jadi macam ni lah. Dia memang totally all black punya colour. So kalau korang suka khemah warna hitam, so ni antara satu lagi option lah untuk korang dapatkan. Ok, untuk outer layer, dia actually cover semua area kecuali yang area sini. Area sini yang ni inner tent sebenarnya. So inner tent ini dia tak ada pintu ataupun tingkap. So yang ni dia tak ada extra cover lah, bahagian yang luar ni. So yang lain semua ada. Yang lain sebenarnya dia boleh jadi satu pintu besar, ataupun untuk korang jadikan awning lah. So kita boleh letak pole. Dia punya tent dah siap. Saya dah pasang dia punya inner tent dan juga outer layer. So sekarang saya nak set up dia punya awning. Dia bagi 2 pole sahaja. So saya akan set up awning yang depan sajalah, kira main area punya awning. So kalau kita nak pasang lagi awning bahagian tepi ke yang belakang boleh, tapi kena beli lagi, total lagi 4 pole macam ni lah. So yang ni ketinggian dia saya rasa dalam ni lebih kurang 1.6 meter macam tu. Okay, so kita akan set up bahagian depan ni, dan lepas tu saya akan buat simple review pasal khemah Vidalido Punsan size M. Untuk nak pasang awning, selain pada pole, kita perlukan guideline. Macam ni dia dah bagi guideline sekali. So total 8 guideline. Dia bagi guideline yang biasalah, dia warna putih dan ada design sikit warna biru merah macam tu. So yang ni dia bukan jenis reflektif lah. So yang ni korang boleh upgrade lah kalau korang suka warna yang lebih menarik ke, ataupun yang jenis glow in the dark ke. Dan juga 2 batang pack lah. So jom sekarang kita set up dia punya awning. Ok, kita buka dia punya zip. Ok, kat sini dia ada 2 option sebenarnya. Kita nak pasang dia punya pole ni, sama ada biasanya kita akan boleh pasang kat ujung, ataupun boleh pasang yang sini. Ni kalau nak cantik sikit, kita pasang yang kat sini. So kat sini dia dah ada ring dia ni, kita masukkan je dekat ring dia ni. Dan saya ikat macam ni, dan kita pack lah. Adjust dia punya tensioner. So untuk tepi ni kita boleh ikat. Dan macam ni saya terus sangkut dekat pack yang sama. So dah settle pasang dia punya awning lah. So awning dia ni dia nampak beza sikit. Dia actually dia tak ada side wing, tapi dia punya awning depan ni kita boleh jatuhkan bawah ke sini. So pasti dia nampak lebih menarik sikit. Dan lagi satu, dia bagi satu maybe privacy sikit lah dekat tepi.
So dia tak open sangat. Tapi kalau kita nak pasang kat ujung ni, saya rasa boleh juga, tak ada masalah. Cuma dia tak ada ring lah. Okay, untuk pintu yang tepi sini dan juga yang belakang ni, sebenarnya boleh juga buat benda sama, cuma pole tak cukup. Yang tu kena guna pole sendirilah. Kita kena beli berasingan. At least dia perlukan lagi 4 pole. So untuk sekarang saya just nak buka dan gulungkan saja dia punya pintu dia. Saya baru je lepas setup kemah Vidalido pun Sun saiz M. Ni ada warna hitam. Okay, sekejap lagi saya nak share sikit, saya nak buat quick review. Kita pusing-pusing sikit, kita tengok feature-feature yang ada pada kemah ni. Okay, sebelum tu saya nak share sikit dia punya technical spec pasal kemah Vidalido pun Sun M ni lah. Okay, so first dia punya material dia. Okay, material untuk outer tent digunakan 150D silver coated polyester. Dia PU dia 1500 mm. Okay, so untuk inner tent dia gunakan 150D PU 600 mm dengan high density mesh, yang jaring-jaring tu lah. Okay, so untuk base fabric dia punya lantai dia 200D PU 2000 mm. Ni untuk dia punya ground lah, untuk bahagian lantai dia. Okay, so dia gunakan tent jenis manual. Dia gunakan bracket untuk kita pasang dia punya pole. Okay, lepas tu untuk size, untuk size yang medium, dia punya outer tent dia, dia punya luaran dia, size dia 330 ataupun 3.3 meter kali 2.2 meter kali ketinggian dia 1.85 meter ataupun 185 cm. Okay, saiz dia agak tinggi, walaupun dia tak terlalu tinggi, tapi untuk orang dewasa masih lagi boleh berdiri lah kat dalam. Okay, untuk dia punya inner tent, bahagian dalam dia lebih kecil sikit. Dia punya lebar ni, depan dia ni 3.2 meter ataupun 320 cm. So dia punya depth dia 210 cm ataupun 2.1 meter, dan ketinggian dalam dia 1.8 cm. Okay, dia kurang sikit lah daripada outer dia tu. So untuk storage size, size bag dia tadi, panjang dia 64 cm, lepas tu dia punya diameter dia dalam 21 cm. So size packaging dia memang tak besar lah, memang sangat compact lah untuk bawa. So untuk kapasiti kemah ni, kalau ikut spek dia untuk 4 ke 6 orang, tapi pada saya yang selesa maksimum adalah 4 orang lah. 4 orang, tapi sekejap lagi saya akan bawa tunjuk lah, kita tengok dengan lebih detail kat dalam. So untuk berat dia, berat keseluruhan kemah ni, bila kita dah simpan dalam beg dia, lebih kurang dalam 12 kilo. Berat dia pun pada saya still okay, tak berat sangat dan tak ringan sangat lah. Dan dia ada 2 warna, satu yang black, warna hitam, lagi satu dia ada warna tulis ni brown lah, atau warna kaki. So dia ada 2 option warna yang menarik lah. Sama ada korang suka setup yang hitam, mungkin korang suka setup ala tactical, ataupun lagi satu option untuk korang suka setup yang lebih nampak klasik lah, nampak warna kaki, nampak lebih stylish lah untuk korang yang suka dekor-dekor. Tadi saya dah baca dia punya sedikit technical spec lah pasal kemah Vidalido pun Sun M ni. So sekarang saya nak bawa ronda-ronda, kita pusing sikit, kita tengok dari segi luaran dan juga dalaman serta feature-feature yang ada lah pada kemah Vidalido pun Sun M. Jom. Dari segi luaran, kemah ni basically dia berbentuk cabin lah, cabin tent. So cabin tent macam biasalah, dia akan berbentuk 4 segi, bentuk cube macam ni. Cuma yang ni adalah cabin tent jenis manual lah, dia bukan instant cabin, dia jenis manual. So sebenarnya kalau korang dah familiar, design dia ni sebenarnya dia seakan-akan dengan kemah unta, terutamanya yang bahagian dalam lah, dia punya inner tent. So cara pasang dia semua sama, dia punya sistem dia pun sama. Dia gunakan pole yang lebih kurang, dia punya design pintu, tingkap dia semua lebih kurang. So kalau korang yang dah pernah gunakan kemah unta, mungkin korang perasan lah pasal ni. Cuma beza dia, pasal dia nampak lebih stylo lah, nampak lebih cantik sikit berbanding kemah unta. Untuk dia punya outer layer, pasal dia dah
ubah sikit, dia tak nampak sangat macam kemah unta lah, dia nampak lebih bergaya sikit dengan dia dah ada awning. Dia ada 3 awning. Yang besar ni dia ada 2, yang sini dengan yang belakang sana pun kita boleh jadikan lah dekat yang side sana. Dekat yang sebelah sini dia tak ada. Sini dia tak ada apa-apa pintu dekat outer layer. Inner tent pun dia tak ada apa-apa pintu. So yang dinding tu adalah dinding inner tent dekat dalam lah, dia tak cover. So yang part situ dia single layer saja. So dekat sini dia ada lagi satu pintu tepi ni. Okay, dia ada satu pintu ni. Sama juga sebenarnya kita boleh jadikan awning jugalah yang kat sini. Cuma dia kena ada extra pole lagi lah. So kemah ni pada saya dia fleksibel. Kita boleh set up terpulang kat kita nak jadikan side mana pun sebagai pintu utama. Okay, contohlah macam kalau kemah tapak campsite dia dia punya side tu lebar, so kita boleh jadikan yang ni bahagian depan lah. Okay, so bahagian depan. Tapi kalau campsite tu tapak dia agak sempit, tapi dia memanjang, so kita boleh jadikan yang ni bahagian depan. Okay, so terpulang kat kita dia ada awning untuk size M. Pada saya dia tak besar sangat lah dia punya space dia ni, tapi masih lagi boleh lah kalau kita nak jadikan dia sebagai common space. Kalau kita tak nak set up tub, okay, kita boleh lah gunakan, sebab dia ada awning lain. So maybe ini tempat makan, okay, side sana tempat masak, pintu yang ni pintu keluar masuk lah. Okay, untuk tent Vida Lido Punsan M ni dia tak ada apa-apa extended awning ke, side wing pun tak ada. Dia just ada awning simple macam ni saja. Cuma yang part sini kita boleh tarik ke bawah lah, dia nampak lebih menarik sikit daripada lain. Okay, sekarang kita akan tengok dia punya dalam dia pula. Okay, dalam dia, so dia ada 3 option lah untuk kita masuk. Satu pintu yang sini, pintu yang tepi sana dengan yang belakang sana. So actually kalau pintu yang tepi sini dia lebih besar lah. Yang ni pun dia agak besar juga pada saya. Okay, dia lebar pintu dia, senang kita nak masuk. Dia ada double zip. Okay, dia bukaan dia berbentuk D lah, D shape. So bila kita buka, pintu dia memang besar. Even yang ni pun dah cukup luas. Kalau yang sana bukaan dia ke atas lah, dia akan kita kena gulung dia punya mesh dekat bawah. Okay, so masuk. Pintu dia ni memang rendah lah, so kalau kita nak masuk kena tunduk sikit. Kemah dia ni ketinggian 180 cm. So macam saya tinggi lebih kurang 170 cm, masih lagi selesa. Untuk seorang dewasa yang normal, pasal saya tak ada masalah lah untuk kita bergerak. Even kat sini pun okey lagi. Dia selesa lah untuk kita bergerak kat dalam ni. Kalau kita nak solat ke apa, dia memang pasal saya dah cukup selesa lah ketinggian dia. Okey, kemudian macam saya cakap tadi lah, dekat pintu dia ni memang netting. Dia tak ada apa-apa layer lain untuk privacy. Okey, untuk tiga-tiga pintu ni sama, dia tak ada layer untuk privacy. Bahagian atas pun sama, dia netting saja macam ni. Kita tak boleh tutup lah, kita tak boleh adjust. Okey, dekat sini dia ada satu partition. Yang ni sebenarnya option lah. Tadi pun saya pasang kemudian, sama ada kita nak pasang ataupun kita boleh buka. Kalau kita prefer kemah ni dia besar, okay, satu ruangan yang besar, kita tak payah pasang lah dia punya partition ni. Tapi kalau kita nak dia ada satu privacy, kita nak tutup, nak jadikan dia 2 bilik, kita boleh buka lah, kita boleh buka. Sebab dia just sangkut macam ni je. Okay, mudah, kita boleh sangkut dan buka dengan senang. Okay, ataupun kita boleh juga pasang, tapi kita boleh ikat lah dia punya tepi sini, kiri kanan. Kita boleh ikat, dia jadi macam langsir lah ataupun tirai. So kalau kita nak tutup, kita boleh tutup lah. So kalau kita nak ruangan yang luas, kita boleh buka. Okay, untuk dekat bilik yang dalam ni pun dia ada 2 lagi tingkap. Okay, 2 tingkap tepi, yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Cuma yang kat dalam ni dia ada satu lagi layer untuk privacy. Sama ada kita nak tutup macam ni, okay, ataupun kita boleh buka. Kita boleh buka untuk ruangan ventilation lah, untuk angin senang keluar dan masuk. Tapi kalau kita nak privacy, kita tak nak orang nampak daripada luar, kita boleh tutup lah, rapatkan bahagian dalam. Okay, bahagian atas sama juga, dia ada jaring-jaring.
dan dia tak ada juga lapisan untuk kita tutup lah. Okey, macam biasalah dia ada poket untuk kita letak barang personal. Dia ada dua lah, satu di sini, satu lagi yang kat sini. So dia ada dua. Dekat luar dia tak ada apa-apa poket. Okey, dari segi dia punya tapak dia, okey, untuk dia punya tapak untuk kita letak tilam, saya rasa dia muat untuk kita letak dua saiz queen lah, dua tilam angin, dua tilam angin saiz queen biasa. So satu kat sini ataupun lagi satu dekat sini lah. Okey, dia muat lah sebab actually kemah ni dia lebih kurang macam ada dua bilik, tapi bilik dia tak sama. Dia tak simetri lah. Untuk side yang sini dia lebih baik lah dari segi privacy. Okay? Tapi dari segi ventilation mungkin kurang sikit sebab tingkap dia ada dua je kiri kanan. Okay? Yang ni dia memang tak boleh buka. Lagi satu, yang ni dia single layer. Contohnya macam kat sini sekarang tengah panas, so boleh terasa dia punya bahang. Dia tak ada lapisan kat luar, so dia tak block heat dekat luar. So dekat sini direct memang terasa lebih panas lah berbanding contohnya yang dekat sini. Dekat sini dia ada dua layer. Okay? Depan luar ni dia ada awning, so dia tak rasa bahang. Kalau kat sini memang terasa lah bahangnya. Ok, tadi saya dah review dari segi dia punya luaran dan juga dalaman kemah ni lah. So dari segi material, pada saya kemah ni dia jenis basic punya tent, tapi dia dah bagi sekali dengan silver coating. So far saya rasa silver coating dia ni berkesan sebab sekarang ni sebenarnya kat luar memang tengah panas lah, tengah panas terik. Sekarang lebih kurang pukul 12 tengah hari, tapi bila saya kat bawah ni memang tak terasa bahang. So dia berjaya kurangkan haba dengan dia punya silver coating dia ni. Cuma dia punya PU waterproof tadi lebih kurang dalam 1500. Okay, so dia punya PU dia tak tinggi, tapi pada saya kalau untuk cuaca Malaysia, kalau hujan tu tak terlalu lebat dan tak terlalu lama, dia masih lagi ok lah dia punya PU rating dia. Untuk ground dia 2000 mm. So pada saya kalau pasang kemah memang wajib lah kita pasang ground sheet tambahan. Contohnya saya gunakan ground sheet tambahan kat bawah ni, dan juga ni dia punya ground tent. Okay, dia tak tebal sangat tapi masih lagi ok, masih lagi pada saya acceptable lah. Dia punya seam tape pun kemas. Okay, bahagian bawah ni untuk menghalang daripada air masuk kat dalam kemah lah. Dan dia gunakan mesh yang pada saya dia tebal. So ok lah untuk kita protect daripada nyamuk ataupun serangga-serangga lain daripada masuk dalam tent. Okay, so kesimpulannya pada saya kemah Vidal Lido Ponsan ni adalah satu option yang menarik, untuk korang yang baru nak start camping, cari satu kemah yang basic, kira entry level, walaupun dia manual. Sebenarnya pada saya kalau korang nak start camping, lagi baik kalau korang belajar dengan start dengan manual tent lah, sebab benda ni satu kemahiran asas. Sebab kita tahu kita akan belajar step by step cara untuk pasang kemah. Sebab benda ni sebenarnya dia tak susah, kita just ikut je step yang betul, korang akan boleh pasang dengan mudah dan berjaya lah. So pada saya Vidal Lido Ponsan ni sebuah kemah yang bagus. Dari segi ventilation dia ok, cara pasang dia tak susah, dia satu tent yang besar. Yang ni dia ada dua saiz sebenarnya, yang ni saiz M. So saiz M ni pada saya dia sangat sesuai kalau korang camping berdua lah. Paling sesuai kalau camping berdua ataupun bertiga, suami isteri dengan anak seorang kecil ataupun suami isteri saja. Tapi kalau dah masuk 4 orang, pada saya dia agak sempit sikit. Masih lagi boleh masuk, tapi pada saya dia agak kurang selesa. So kalau pada saya kalau 4 orang ke atas atau 4 ke 6, lebih baik gunakan yang saiz L lah. So yang tu nanti saya akan buat review lain. Saya akan tengok apa perbezaan kemah Vidal Lido Ponsan saiz M dan juga saiz L lah. Ok, nanti saya akan camping dengan kemah ni. Nanti saya akan letak feedback setelah gunakan kemah Ponsan ni dalam keadaan camping yang sebenar. Saya akan camping, saya akan set up, so korang boleh nampak gambaran lah. Untuk feedback nanti korang boleh tengok dekat camping vlog bila saya camping dengan kemah Vidal Lido Ponsan ni. Ok, saya nak share sikit dari segi kelebihan pada saya kemah ni, sebab design dia menarik. Design dia walaupun nampak macam kemah unta, tapi dia pada saya dia nampak lebih cantik lah.
dengan design awning dia yang lebih style lain daripada lain. Dan ventilation dia pun pada saya memang cukup bagus lah, sebab dia ada, boleh kata keseluruhan permukaan dia ada tingkap ataupun pintu, kecuali satu saja yang kat sini. Ke atas pun dia ada netting untuk ventilation. So pada saya dari segi ventilation tak ada masalah. Dia punya silver coating dia pun pada saya dia berfungsi dengan baik. Walaupun saya duduk kat bawah kemah ni tengah panas ni, okay, masih lagi rasa tak bahang, tak berkuap. Okay, lagi satu kelebihan utama dia dari segi harga lah. So memandangkan kemah ni dia jenis entry level, so harga dia untuk saiz M ni lebih kurang 500 lebih. Pada saya harga dia memang sangat berbaloi lah dengan apa yang kita dapat. Cuma dia punya kekurangan, mungkin material dia agak kurang sikit berbanding pilihan-pilihan kemah lain. Sebab dia PU level dia 1500mm, berbanding kalau kemah yang lain dia punya pesaing dia lebih kurang 2000mm. So dia ada perubahan sikit lah, dia ada kekurangan sikit kat situ. Lagi satu antara kekurangan dia, dia punya side yang sini dia tak ada privacy punya layer lah kat dalam, okay, untuk bilik yang area sini. Yang sini okey, so kalau kita nak privacy, kita kena duduk yang bilik kat sini. Tapi kat sini kalau kita nak tidur kurang selesa. Kalau sejuk ke, memang terasa lebih sejuk lah. Sebab kalau kita nak tutup pintu, kita kena tutup habis lah. Kita tak boleh buka awning dia ni macam ni. Okay, so far tu je lah yang saya boleh nampak dari segi kelebihan dan juga kekurangan kemah Vidalido Punsan ni lah. So nanti saya akan buat lagi feedback lah bila saya dah gunakan kemah ni. Nanti korang boleh tengok kat video campaign vlog bila saya gunakan kemah ni nanti. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak simpan balik kemah Vidalido Punsan ni. Okay, jom. So cara untuk kita simpan balik kemah ni, yang pertama adalah kita kena turunkan dia punya awning dan kita kena zipkan semula lah. Lepas tu kita buka dia punya outer layer. Bila awning dia semua kita dah tutup, kita dah zip, kita buka punya buckle dia ni. Okay, dan kita cabut dia punya outer layer. Dan kita cabut punya clip dia ni, buka clip dia 6 penjuru lah. Next, kita cabut pole yang tengah. So kalau kita camping dekat tempat berangin, pack dia ni kita biar je dulu. Last kali baru kita cabut lah. Sebab kita tak nak kemah dia ni diterbangkan oleh angin masa kita tengah buka. Okay, seterusnya kita cabut pole-pole lain. Dan kita turunkan perlahan. Okay, seterusnya kita kena cabut pole yang fiber ni. Simpan pole dia dalam bag yang dia dah bagi ni lah. Untuk pole ni nak mudah, korang boleh cari yang elastic strap yang ada berbola tu, ataupun itu saya share sebagai macam lato-lato lah. So itu kita boleh ikat dan asingkan pole-pole ni diikut kategori. So bila kita nak pasang next time, mudah lah, dia tak bercampur, dia dah ikatkan ikut kategori dia. Okay, next kita boleh cabut pack dia. Dan kita lipat. Bila kita dah lipat, make sure dia lebih kurang sama lebar dengan back pole ni, dan kita boleh gulung lah. Next, gunakan strap yang dia dah bagi ni. So guna ni dia lebih mudah lah berbanding jenis tali yang kita nak kena ikat. So ni kita just tarik, ketatkan dan lekatkan velcro dia. Seterusnya
kita masukkan dalam beg dia. Okay, beg dia ni besar. Pada saya tak ada masalah sangat untuk masukkan balik dalam ni. So beg dia tak terlalu ngam-ngam, dia ada lagi extra space lah. Walaupun kita punya lipatan tu dia agak tebal sikit, dia masih lagi muat. Okay, tu je lah tadi video saya dah tunjukkan tadi cara pasang, simple review dan juga cara simpan balik kemah Vidalido Punsan saiz M, jadi warna hitam. So kalau korang berminat dapatkan kemah Vidalido Punsan M ni, korang boleh dapatkan dengan Payung Camp. Harga dia pasal murah je, memang 500 lebih. Pasal berbaloi lah dengan harga dia, dengan saiz dia, dengan feature-feature yang ada. Dia satu kemah yang sesuai untuk kalau korang baru nak start camping, perlukan kemah yang tak besar sangat. Cukup lah untuk 2-3 orang, untuk suami isteri ataupun untuk family dengan seorang anak. Dia satu kemah yang menarik, design dia cantik. Lagi-lagi kalau korang suka yang kemah hitam, so dia satu pilihan yang bagus lah. Okay, korang boleh dapatkan dengan Payung.com. Nanti saya akan letak link dia dekat description. Sama ada korang boleh dapatkan Shopee ataupun dekat Lazada. Okay, untuk video feedback nanti korang boleh tengok dekat video camping vlog masa saya gunakan kemah ni nanti. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Okay, nak minta tolong korang untuk tinggalkan sikit komen dan tekan butang like sebagai tanda support pada channel My Culture ni, untuk kita orang terus semangat untuk buat video-video yang berkaitan dengan camping dekat Malaysia. Okay, tu je lah video 10 review untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video-video 10 review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.